Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid tahun 4 semua dah sedia nak belajar pendidikan Islam hari ini? Okey, macam biasa, jom baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Amin. Hari ini kita menyambung pelajaran sirah bahagian 2 tajuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahagian 2. Objektif pembelajaran untuk kali ini adalah 5.33 menghuraikan penentangan terhadap Nabi Muhammad ketika berdakwah dan 5.34 mengaplikasikan kepribadian Nabi Muhammad dalam berdakwah dan menghadapi penentangan. Saya ingatkah lagi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah secara sulit selama 3 tahun? Selepas diperintahkan Allah, Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan pula. Tetapi baginda menghadapi banyak tentangan kafir Quraisy. Ada 4 bentuk tentangan. Yang pertama, tentangan berbentuk fitnah, di mana mereka menuduh Nabi sebagai gila, ahli sihir dan pendusta. Mereka juga mendakwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemecah belah masyarakat dan pemutus silaturahim. Tentangan kedua berbentuk pemulawan di mana orang Quraisy menghalang, berjual beli, berkomunikasi dan berkahwin dengan kaum muslimin. Ini menyebabkan kaum muslimin berlapar dan tertekan sehingga berlarutan selama 3 tahun. Bentuk tentangan ketiga ialah penyiksaan. Mereka diseksa seperti dijemur di padang pasir dan diletakkan batu besar di atas dada mereka, seperti yang berlaku pada Saidina Bilal bin Rabah. Bentuk tentangan yang akhir sekali adalah pembunuhan, di mana ada kalangan para sahabat yang dibunuh kejam seperti Saidina Yasir dan Sayyidatina Sumayyah. Kita tengok pula apakah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ditentang kafir Quraisy. Yang pertama, Nabi bersabar. Seperti kisah di Taif di mana penduduk Taif menolak dakwah baginda sehinggakan malaikat membuat tawaran untuk membinasakan penduduk Taif. Tetapi Nabi menolak dan berdoa semoga mereka diberikan hidayah. Jadi kita sebagai umatnya mesti bersabar dan tabah dalam kehidupan. Yang kedua, Nabi Muhammad bergantung harap hanya kepada Allah dan tidak mudah putus asa. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa berdoa kepada Allah dalam setiap usaha. Akhlak Nabi yang ketiga adalah prihatin, di mana baginda sentiasa mengutamakan kaum keluarganya dalam beribadah. Jadi, kita mesti mengamalkan budaya nasihat menasihati dalam keluarga. Dan yang akhir sekali adalah berjiwa besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang pemaaf, di mana ketika pembukaan kota Mekah, baginda telah membebaskan penduduk Mekah yang pernah melakukan kejahatan kepada baginda. Oleh itu, kita juga perlu sedia memaafkan kesalahan orang lain dan tidak berdendam. Okey, sampai di sini sahaja. Saya harap kamu faham tajuk bahagian 2 dakwah Rasulullah ini dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.